A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah murid, kita meneruskan sesi PDPR kita pada kali ini dengan meneruskan topik yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu solatku sempurna. Sebelum itu, murid mengharap agar semua murid-murid dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia untuk mengikuti sesi PDPR pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum itu kita sudah mempelajari apa dia disebutkan sebagai syarat-syarat wajib solat, dan kita sudah mempelajari berkaitan tentang syarat-syarat sah solat. Diharapkan murid-murid semua dapat memahami apa yang telah disampaikan sebelum ini. Kerana selepas ini kita akan belajar pula ataupun mendalami lagi berkaitan tentang hal ini pada muka surat yang seterusnya. Baiklah. Bukan muka surat 81. Okey, hari ini kita mau belajar berkaitan tentang kepentingan syarat-syarat wajib solat dan juga kepentingan syarat-syarat sah solat. Okey. Yang pertama, seperti kita maklum, syarat-syarat wajib solat ada 3, iaitu Islam, baligh dan juga berakal. Maka di sini wajib seseorang Islam itu menunaikan solat, manakala tidak wajib ke atas orang kafir. Dan yang kedua, bila seseorang itu baligh, maka wajib dia menunaikan solat. Maka tidak wajib ke atas yang belum cukup umur. Yang belum cukup umur, yakni pada keadaan baligh ini, iaitu kalau wanita ataupun kanak-kanak perempuan, dia baligh apabila dia sudah keluar darah haid. Manakala lelaki pula apabila sudah ihtilam. Bila belum ada pada keadaan itu, belum lagi akil baligh lah. Contohnya macam kanak-kanak umur 5 tahun, belum pun keluar darah haid kalau perempuan dan belum pun ihtilam kalau dia lelaki, maka tidak wajib bagi mereka untuk melakukan solat. Tetapi sebaiknya kita sebagai abang-abang, contohnya kalau kita ada adik kan, adik-adik, kalau kita ada adik-adik, kita boleh juga bawa orang untuk solat, membiasakan orang dengan solat. Okey. Seterusnya, wajib kata orang yang berakal. Maka tidak wajib ke atas orang gila. Bagus. Tidak wajib ke atas orang gila untuk solat. Maka untuk meletakkan seseorang itu wajib mengerjakan solat, dia kena ada tiga syarat ini. Tidak cukup apabila dia Islam dan dia berakal tapi dia belum baligh, maka dia juga tidak wajib untuk solat. Tidak cukup bagi seseorang dia baligh, dia berakal tapi dia tidak Islam. Dan tidak juga diwajibkan kata seseorang bila dia Islam, bila dia baligh tetapi dia gila pula, maka dia tidak wajib untuk solat. Tetapi bila semua ada, dia Islam dan dia baligh, seterusnya dia juga berakal, maka wajib untuk dia melakukan solat 5 waktu. Okey, faham sampai situ? InsyaAllah murid harap semua pun faham. Okey. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan syarat-syarat sah solat. Kita ingatkan syarat sah solat ini berapa? Ada 5. Yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, aurat. Yang ketiga, arah kiblat. Yang keempat, suci daripada hadas. Dan yang kelima, suci daripada najis. Okey. Masuk waktu, kita kena sentiasa peka dan berdisiplin. Sebab waktu solat ini dia ada pada masuk dan juga ada akhir, ada tamat. Maksudnya solat zuhur biasanya dia, contohlah kita ambil jam 12.30. Manakala asar pula jam 3.30. Maka masuk sejak waktu asar, solat zuhur sudah tidak boleh dikerjakan secara tunai pada ketika itu. Sama seperti solat maghrib, solat asar, isya dan subuh sebagainya. Contohnya solat subuh, contohnya masuk solat subuh pada jam 4.43 contohnya di Sabah, dan berakhir pada jam 5, dekat jam 6 begitu. Apabila sudah tinggi matahari, maka tidak boleh sudah ditunaikan solat subuh. Melainkan siapa yang tertinggal tu terpaksalah mengqadhakan solatnya.
Jadi untuk itu kita kena sentiasa peka dan berdisiplin berkaitan masuk dan habisnya waktu solat. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai terluput waktu solat. Pasal meninggalkan solat hukumnya berdosa. Jadi jangan sampai terluput waktu solat. Jadi sentiasa berdisiplin. Okay. Dan yang kedua, aurat. Aurat ni iaitu menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Menutup aurat dengan sempurna antara syarat yang meletakkan solat kita itu sah. Jadi kepentingan menutup aurat ini dalam solat boleh membawa seseorang itu menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Sebab aurat ini merupakan bahagian tubuh badan yang wajib untuk kita tutup sebaiknya. Okey. Dan yang ketiga, arah kiblat. Arah kiblat kita ke mana? Arah kiblat kita ke Kaabah yang terletak di Makkah Al-Mukarramah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. Tidak kira lah dia di Semenanjung, di Perak, di Kedah, di Kelantan, di Sarawak, di Indonesia, di Jakarta, di Filipina, di Amerika, di Kanada, di Arab Saudi kah, semuanya itu mengarah ke satu kiblat, iaitu Kaabah. So, arah kiblat yang satu ini membawa kepada lambang penyatuan umat. Bayangkan kalau kita tidak ada satu kiblat yang sama, maka kita akan tengok di masjid kita sendiri, orang sembahyang ke kanan lah, sembahyang ke kiri lah, sembahyang ke depan, ke belakang, semuanya itu tidak bersatu. Maka tidak cantik dilihat. Tidak elok dan tidak cantik dilihat. Sebab itulah kita ada kiblat yang satu yang menjadi penyatuan umat seluruh alam. Okey. Baiklah. Seterusnya, suci daripada hadas. Memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih, zahir dan juga batin. Bagi orang yang baru sahaja selesai datang haid, maka dia hendaklah mandi wajib untuk mensucikan diri daripada hadas besar. Manakala yang tidak berhadas besar ni ambil uduk sebelum melakukan solat. Begitu. Dan yang kelima, suci daripada najis. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Seperti yang mau dibagi tahu sebelum ni, suci daripada najis ni pada tiga benda. Pertama, suci pada tubuh badan, suci najis pada pakaian, dan suci daripada najis pada tempat sujud, tempat solat. Maka dengan ini barulah sah solat kita. Bila seseorang itu dia tidak menjaga kebersihan, pakaiannya bersih, tempat solatnya bersih, tetapi pula dia lupa untuk beristinja. Dia lupa pula untuk mensucikan dirinya selepas daripada buang air besar. Pengotor. Jadi bila begitu, maka tidak sah solatnya. Sama juga bila seseorang itu suci tubuh badannya daripada najis, suci juga tempat sembahyangnya, tetapi pakaiannya pula ada najis, maka tidaklah sah solatnya. Faham? Sama juga bila pakaian bersih, tubuh badan bersih, tapi tempat sujud itu, tempat kita solat itu ada najis, maka tidak juga sah solat. Maksudnya di sini kena suci untuk ketiga-tiga benda ini tu, anggota badan, pakaian dan juga tempat solat. Alhamdulillah. Makanya lah kepentingan-kepentingan yang kita belajar pada hari ini, iaitu kepentingan syarat-syarat wajib solat dan kepentingan syarat-syarat sah solat. Okey. Perhatikan di bahagian nilai ni. Lihat nilai. Sentiasalah mematuhi syarat dan disiplin dalam ibadat. Sentiasalah mematuhi syarat dan disiplin dalam ibadat. Okey. Seterusnya,
Baca dan fahami. Baca dan fahami. Okey. Solat Allah Akbar. Maaf muadib. Solat nak boleh pula di situ. Okey, solat ialah ibadat yang wajib. Kita boleh melakukannya di mana-mana saja setelah memahami syarat sah solat. Okey. Kesan solat dalam kehidupan. Apa kesannya? Seperti yang kemudian beritahu tadi, solat ini ada waktu-waktunya tertentu. Jadi kesan solatnya bila seseorang itu dia betul-betul menjaga waktu solatnya, maka dia dapat berdisiplinkan diri untuk menepati masa. Menepati masa. Dan yang kedua, kesannya ialah mencegah melakukan kemungkaran. Ini kemungkaran ni apa? Perkara-perkara yang jahat dapat kita cegah melalui pelaksanaan solat yang sempurna. Dan seterusnya, sentiasa, kita zoomkan sedikitlah kan. Okey. Sentiasa menjaga kebersihan. Jadi 3 kesan yang utama ini merupakan kesan yang akan dirasai oleh semua orang yang sentiasa menjaga waktu solat dengan baik, menjaga solat dengan baik. Jadi iaitu menepati masa, mencegah melakukan kemungkaran dan sentiasa menjaga kebersihan. Okey, baik. Rumusan pula kita tengok sini. Sebagai rumusan, kita hendaklah mematuhi semua syarat ini bagi memastikan solat kita diterima oleh Allah. Seperti mana begitu tadi, hilang salah satu syarat yang kita laksanakan itu, maka tidak sah solat kita. Contohnya, kita sudah mengarah ke arah kiblat, kita sudah menutup aurat, kita sudah hilangkan najis pada tubuh badan, pakaian dan juga tempat sembahyang, kita sudah bersih daripada hadas besar, tetapi kita pula solat di luar waktu solatnya, maka tidak sah solat itu yang ditunaikan. Sama juga, semua ada tetapi tidak pula menutup aurat, maka tidak sah juga solatnya. Okey, nilai, tengok sini nilai. Solat yang sempurna dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat yang sempurna dapat mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Okey. Jadi untuk itu, muadib berharap agar semua murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan pada hari ini, dan bolehlah untuk membuat latihan pada buku aktiviti pada muka surat 80, 82, 81 dan 83, dan hantarkan kepada guru-guru yang mengajar anda. Dan jangan lupa untuk tulis tarikh latihan pada hari ini sebagai bukti murid-murid mengikuti latihan ataupun sesi PDPR yang telah muadib sampaikan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.